Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kalau ada masalah dalam pertengahan slide ni, just stop me and then beritahu je apa-apa. Dan kalau nak tanya pun tak apa, kita boleh direct jawab tengah-tengah slide ni ya. So hopefully dalam masa sejam kita boleh. Okay. So kita boleh habiskan dalam masa 45 minit sebab kita ada quiz 15 minit. And then, sebelum tu, in the between kita ada virtual. Kita nak pergi jalan-jalan sikit. Pergi tengok RRC. Berapa orang dekat sini yang dah biasa datang RRC? Biasa datang galeri? Ramai tak? Masih dalam chat box. Dekat chat. Cik ya, Bio M rasanya semua dah pergi berkali dah. Okay. Oh, sebab ICN Kan ada subjek yang memang datang melawat RRC. Subjek apa itu yang Dr. Uzair itu? Vertebrate. Vertebrate, okay. So, siapa yang bukan kelas? Ada budak luar daripada kelas biomarine. Okay, tak apa. Okay, so boleh dikatakan semua dah pernah, dah biasa ya dekat RRC. Tak apa ya Kak Zul cakap bahasa Melayu? Ke ada international student? Diandra je. Diandra can speak Malay. Tak apa, Diandra okey je, dia faham dia kata. Okay, selamat datang ke Pusat Rujukan dan Repositori Laut Cina Selatan. Kak Azwar, Puan Azwarina binti Muhammad Azmi Ramasami sebagai kurator kanan di Pusat Rujukan, yang mana kita singkatkan nama dia, kita panggil RRC, South China Sea Repository and Reference Center, yang terletak di bawah INOS, Institut Oceanografi dan Sekitaran di Universiti Malaysia Terengganu. Okay. Okay. So, kalau ikut sejarah, RRC ini sebenarnya satu unit yang kecil sahaja. Okay, ditubuhkan pada tahun 2004 sebagai Biodiversity Museum, yang mana kita mula dengan collect semua sampel. Waktu ni Kak Azwar pun tak ada lagi. Kak Azwar tengah belajar biology marine. First year, tahun 2004 ni. Okay. Kemudian slowly di INOS mereka collect sampel. Tahun 2012 start diberi nama South China Sea Repository and Reference Center. Kemudian waktu 2012 ni baru Kak Azwar masuk sebagai curator. Okay. 2016 bermulanya galeri INOS yang dinamakan Galeri Penyelidikan INOS. Kemudian tahun 2017 kita rasmikan galeri di INOS, dirasmikan oleh Penasihat Perdana Menteri waktu tu, Tan Sri apa nama dia ni? Zakri. Yes, Tan Sri Zakri. Okey, untuk lokasi RRC, of course lah di Malaysia, di negeri Terengganu. Okay. Ini kampus kita di pesisir pantai. Itulah kelebihan kita ya. So kalau perasan, kalau boleh nampak Kak Azhar punya kerja. Okay, nampak kan? Okay, this one is bangunan baru, kompleks penyelidikan INOS dan Aquatrox. Aras bawah tu ada galeri. Nampak tak atap warna merah belakang tu? Itu barulah RRC. Yang tengah kecil ni, yang bangunan belakang ni 2 tingkat, Makmal INOS berpusat. Ini Makmal INOS yang baru. So RRC kecil kat tengah ni. Okay. That's why Kak Azwar kata unit yang kecil sahaja, tapi fungsi besar untuk UMT. Okay, so ini aras bawah. Di sebelah kiri, kalau tengok gambar ni sebelah kiri ni, sinilah laluan pergi ke galeri. Kalau yang dah biasa datang, mesti dia tahu. So, naik atas, ni admin INOS. Yang ni sebelah kanan semua Aquatrox. Inilah bangunan kecil yang Kak Azwar tunjuk tadi, atap warna merah, tapi bangunan warna oranye. Pintu masuk utama ke Pusat Rujukan dan Repositori Laut Cina Selatan. Bilik Kak Azwar di sebelah kanan ni. Dinding yang pertama ni bilik Kak Azwar. So, kalau nak cari apa-apa lepas ni, boleh cari kat bilik tu lah. InsyaAllah. Kalau tak ada kat bilik, dalam lab. Okay. Carta organisasi. So, setakat ni RRC
tak ramai orang. Yang staf tetapnya adalah ketua sebagai penasihat Dr. Izwandi. Okay. Kemudian Kak Azwar, staf tetap, kurator kanan. Kemudian ada seorang penolong Kak Azwar, Puan Atika. Ini penolong pegawai sign kontrak. Dah 11 tahun kontrak. Okay. So seterusnya kita ada Puan Amalina. Silap. Kurator sambilan yang mana dibayar harian. Okay. Dia pun dah lebih 7 tahun dah sebagai RA dan kurator sambilan. So setakat ni yang bahagian operasi di RRC, kami bertiga ni lah yang saling bekerjasama untuk menjaga dan menguruskan RRC. So, ini bangunan UMT. Okay, apa yang kami buat sebenarnya di RRC? So, ada 3 fungsi utama. Kita menguruskan koleksi, menjalankan penyelidikan dan seterusnya kita menguruskan pameran yang mana lebih kepada mendidik masyarakat atau orang luar ya. So dari segi koleksi apa yang kami buat ialah kami menyediakan scientific inventory yang mana ada 4 tugas utama dalam bidang koleksi ni. Pertama sekali kita preserve, kita mengawet semua sampel-sampel untuk dijadikan spesimen. Kita stabilization, kita stabilkan spesimen. Stabil ni bererti kita kekalkan dia untuk tempoh beratus-ratus tahun. Lepas kita awet tu tak tentu lagi dia boleh kekal kan. So, kita stabilkan dia. Apa yang kita perlu buat, nanti korang akan belajar dalam amali, setiap amali. And then storage, penyimpanan. Apa yang kami uruskan, apa yang kami buat untuk spesimen, kita menjalankan penyimpanan. So, orang selalu cakap, repository ni store. No, dia bukan store, dia library. Cuma bahan koleksi dia ialah spesimen. Kalau library, dia buku. Okay? And then kita ada maintenance, penyelenggaraan. So tanpa penyelenggaraan, spesimen kita tak akan stabil sehingga beratus-ratus tahun. So we have to maintain. Itu pun korang akan belajar. Macam mana nak store, macam mana nak maintain dalam amali nanti. Kak Azhar akan petik lebih detail lah. Kalau nak cerita detail sekarang memang tak habis. Okay, record the specimen in collection database using cataloging system. Ini pun sama, paling penting pengurusan data. Setiap satu spesimen dia ada maklumat dia, ada sijil beranak dia, ada dia punya nombor spesimen reference number ataupun nombor rujukan spesimen. So nombor ni sangat penting untuk kita tahu spesimen yang kita simpan tu berasal daripada mana, siapa yang collect dia. Dia ni spesies apa, verification dia dah dijalankan ke belum. Okay, so dia berkaitan dengan taksonomi juga. Kalau tak ada data asas, so data yang detail tu sebenarnya kita tak dapat nak cari atau nak kumpul. Pentingnya ada spesimen berserta dengan data. Okay, kalau you simpan spesimen tak ada data, useless. Tidak berguna. Okay, sebagai hiasan je lah. Okay, so seterusnya berkaitan dengan kajian atau research. Taxonomy and conservation. Taxonomy and conservation ni biasanya sangat relate dengan pengurusan koleksi. Seperti yang Kak Azhar cakap tadi, kalau ada spesimen tapi tak ada data, so sebenarnya spesimen tu hanya untuk perhiasan je lah, exhibition sahaja ke, display sahaja ke. Okay, so dalam research, setiap spesimen yang disimpan di RRC perlulah dijalankan penyelidikan oleh pakar-pakar dalam bidang yang telah ditetapkan. Contohnya, kalau krustasea, pakar krustasea. So, kita tak boleh suka-suka letak nama spesies. Okay? Kalau kita letak pun, tak tentu lagi betul. So, orang yang rujuk nanti, kalau nama tu salah, so salah lah nanti. Sepanjang-panjang hayat lah salah. Okay, so itu pentingnya taksonomi. Okay, combine the collection with specialist expert in taxonomy systematic, biodiversity, natural resources, planetary science, evolution and informatics to tackle scientific question. Okay, kenapa? Bila kita jalankan taksonomi, barulah kita boleh jalankan conservation. Kalau kita tak tahu spesies tu macam mana kita nak jalankan pelan tindakan pemulihan untuk haiwan-haiwan yang ada di negara kita. Contohnya macam harimau. Kalau kita tak kenal harimau jenis apa, spesies apa ada dekat Malaysia,
boleh tak Malaysia menjalankan pelan tindakan menjaga harimau? Ya? Kalau ada 5 spesies, tapi dia menjalankan pelan tindakan untuk satu spesies sahaja. Kenapa? Kenapa dipilih satu spesies? Adakah dia dalam endangered, tak endangered, apa semua? Itu semua penting, dan mana datangnya maklumat tu, rare ke tak rare ke spesies tu, semuanya datang daripada expert, researcher. So, kalau ada spesies, ada spesimen, tak ada researcher, useless juga. Okay, so dia saling berkaitan di antara satu sama lain. Kena ada researcher untuk menjalankan kajian, baru spesimen tu ada harga, ada value. Okay, and then untuk pengurusan exhibition. Pertama sekali, provide the scientific community with current and historical specimen for their research, which is to improve our understanding of the natural world. And then, create public awareness about current issue and conservation work. Macam Kak Azwar cerita tadi, kita ada collection, kita ada research. Dan kita gabungkan. Kalau kita je tahu, maksudnya kita shock sendiri. Kita, komuniti kita penat lelah bekerja, tahu, okey, spesies ni bermasalah. Okey, expert ni tahu, kena buat research ni, nak dapatkan geran, nak kena pulihkan, nak kena selamatkan. Tapi orang ramai tak tahu, masyarakat tak tahu. Government tak tahu. So, itu pentingnya exhibition and education. Kita perlu educate. Educate government kita, educate masyarakat kita, educate anak-anak cucu cicit kita. Tak nak jadi macam dinosaur, hilang, pupus. Tak nak jadi macam leatherback turtle, pupus. Disebabkan oleh kurangnya education. Okay? So, kita kena exhibit. Kena pamerkan maklumat yang diperolehi berkaitan dengan spesimen. Pamerkan bahan kajian yang telah dikaji. Ilmu-ilmu yang telah diperolehi daripada kajian tu, kita kena pamerkan. Baru kita faham dan orang pun faham apa masalah yang kita hadapi di negara kita. Okay? Seterusnya, untuk koleksi di RRC, kita ada 4 koleksi yang utama. Kita ada koleksi basah ataupun cecair yang mana ada liquid dalam dia. So, contoh macam gambar yang ni. Spesimen penyu, ikan yang dalam jar ataupun botol spesimen. Kita ada dry collection, koleksi basah yang mana kering-kering. Macam ni herbarium seaweed dengan seagrass. Lepas tu yang tengah ni taxidermy turtle, hawksbill turtle. So ini kering. So kita ada tulang, kita ada tengkorak, kulit. Tu semua koleksi kering. Kalau siput, kulit siput. Okay. Dan kita ada low temperature ataupun koleksi bersuhu rendah. Yang mana biasa kita simpan tisu, voucher, blood, jenis darah, body liquid, and then skin, blubber. So, semua yang berkaitan dengan tisu ataupun untuk buat genomik ke, kita akan simpan dalam koleksi bersuhu rendah. Okay? Biasanya negatif 20 ke bawah. Sehingga negatif 80. Okay, so kita ada microscopic collection. Microscopic collection adalah untuk koleksi-koleksi yang haiwan seni, halus. Contohnya jenis-jenis dalam slide ni, jenis diatom, cacing, parasite. Okay. Yang macam dekat slide yang contoh Kak Azhar letak ni, Acanthus cephala. Okay, jenis parasite pada ikan. Okay, so untuk pengetahuan adik-adik semua, Kak Azhar panggil adik lah ya. Kita ada lebih kurang 35,000 marine specimen di RRC. Ini RRC yang kecil ni ya. Kita ada 35,000 spesimen yang terdiri daripada haiwan, tumbuhan, bahan geologi, sama ada batu, minerals, fosil. Kita ada juga genomik. Yang tadi Kak Azhar cerita darah, tisu, lemak, kulit, rambut ke, kuku ke, serpihan tulang, tu semua masuk bawah genomik. And then kita ada specimen reference number ataupun nama ringkasan dia SRN yang dikategorikan mengikut kumpulan phyla masing-masing. Okay, contohnya setakat ni kita ada lebih kurang 15 phyla yang berada di RRC. Okay, kalau tengok dia punya SRN, contoh dekat sini, Kak Azhar letak UMT stand for University Malaysia Terengganu. Yang seterusnya SNID stand for Cnidaria. And then belakang 4 digit ni adalah dia punya nombor rujukan dia. Okay, 0123 ni just contoh je lah.
So Cnidaria ni untuk kumpulan coral, sama ada coral lembut, hard coral, soft coral, sea fan, hydrozoa, itu semua bawah Cnidaria. Okay. So, untuk SOP dan Museum Management Standard, kita di RRC menggunakan satu aras yang sangat tinggi sebenarnya. Walaupun kita unit kecil, kita dah mulakan dengan pengurusan muzium menggunakan National Park Service, NPS, yang mana digunakan oleh Smithsonian Museum, British Museum, lagi apa? Ramai lagi yang menggunakan NPS ni supaya kita punya language tu sama. Bahasa kita tu sama. Apa yang kami buat di sini sama juga dengan negara lain. Standard dia sama kerana senang kita nak meshkan data untuk kita guna pakai maklumat tu kerjasama senang. Okay, so we use Museum Management Program yang diguna pakai oleh mana-mana repository dengan museum di seluruh dunia. Okay, so untuk current collection di RRC, untuk koleksi yang terbanyak ataupun koleksi terbesar di RRC, kita ada koleksi marine fishes. Okay, kalau sini 7,595 ni 2019 punya data. So sekarang ni kita dah ada lebih kurang 10,000 marine fishes, marine sahaja ya. Ini belum campur terrestrial punya fishes, bukan terrestrial, sorry. Freshwater, okay. Tak campur freshwater lagi, ini marine sahaja. Okay, kita ada genomic lebih kurang 3,000 lebih. Cnidaria. Lepas tu kita ada molas, yang warna purple ni. Arthropoda, jenis-jenis crustacea, crab, shrimp. Kita ada geological, rock, mineral, annelid, jenis-jenis cacing. Porifera, jenis sponge. Echinodon, tapak Sulaiman, sea urchin, apa lagi, sea cucumber. So others ni terdiri daripada siput kulit, Acanthocephala, jenis-jenis cacing-cacing, Nemertea, tunicate, others. And then apa lagi? Kita ada marine reptile, ular, turtles, semua masuk bawah marine reptile, crocodile. So plant, seaweed, seagrass, bird, seabird, and then marine mammal. Kita ada whale, porpoise, ikan lumba-lumba, dolphin. Okay, itu semua marine mammal. Okay, untuk special punya collection, selain daripada koleksi yang you all dengar tadi, kita ada special collection di RRC yang mana menjadi bahan rujukan yang tidak dibenarkan untuk dipinjam keluar daripada RRC. Which is kalau nak pinjam, boleh pinjam di dalam RRC sahaja. Okay, yang mana kita ada 52 holotype dan paratype specimen. Holotype kita warnakan dia punya label dengan tanda dia sebagai reben merah, yang mana merupakan spesimen yang menjadi bahan rujukan untuk kita terbitkan nama bagi sesuatu spesies tu. Okay, dia sangat penting ya dalam dunia taksonomi untuk menamakan sesuatu spesies tu. It's not easy. Okay, so paratype adalah dia punya duplicate ataupun orang kata spesies yang sama tapi spesimen yang seterusnya bagi holotype. So dia ada paratype. Dia ada macam-macam jenis lagi type spesimen. You all boleh belajar nanti dalam kelas ni. You akan belajar dengan Dr. Mandisa. Apa itu holotype, paratype, type spesimen. Ada allotype, neotype. So you kena faham konsep, bukan hafal. Orang selalu ingat taksonomi ni kena hafal. No, you have to faham konsep. Apa benda-benda ni semua. And then barulah you boleh apply. Kalau you hafal, biasanya you tak boleh nak apply. You akan ingat je, bila lupa langsung tak boleh nak pakai. Okay, so special collection yang ada juga di RRC terdiri daripada rare specimen. Contohnya, spesimen bagi haiwan yang terancam, endangered, ataupun spesies-spesies yang dah pupus, leatherback, okay, yang dah tak ada sekarang ni. Yang ada kat kita pun, baby leatherback turtle. Okay, dan spesimen yang mempunyai nilai sejarah. Okay, contohnya tulang-tulang dinosaur. Itu special historical value lah tu.
spesimen rarely found yang memang jarang dijumpai. Contohnya spesimen albino, twin, kembar siam, kepala dua, badan dua. Okay. And then all scientists can loan this specimen for reference and publication purposes only. Okay. Dia disebabkan dia special, memang limited untuk bahan rujukan dan penerbitan sahaja. Contohnya macam dekat library UMT juga, kita ada red spot kan. Ini pun lebih kurang lah macam red spot. Cuma dia untuk spesimen. So ini yang contoh Kak Azhar kata, yang rare tadi tu, gambar turtle, baby turtle kat atas tu. Dia satu badan, dua kepala. This is our special collection. Sampai sekarang ada lagi. Spesimen ni kita namakan Anna dan Elsa. Dijumpai tahun 2016. Sempat hidup selama 3 bulan. Sebab apa? Waktu dia menetas, dia ada 2 kepala, 2 otak. Tapi satu badan, 1 paru-paru. So, bila seekor makan, seekor menyelam, bernafas, dia tertelan air. Dan bila satu naik, ambil nafas, satu lagi kat bawah, tertelan air. So, dia ada 2 kepala yang kontrol satu badan. Dia selalu berselisih faham. So, dia survive 3 bulan sahaja, lepas tu mati. Disebabkan oleh kandungan air dalam paru-paru. Dan kita jadikan dia spesimen lah. Kita awet dia. Kita ada gambar x-ray dia. And then dijadikan bahan kajian selepas tu. Kenapa bermulanya mutant, this is mutant turtle lah kita panggil. Kenapa ada mutasi yang berlaku di dalam perkembangan sel telur baby turtle ni. Okay. So contoh di bawah ni, contoh spesies bagi small crustacea, bagi amphipoda daripada Malaysia. Ini Prof. Osman. Kalau kenal Prof. Osman, so dia memang expert dalam ni lah. Ni salah satunya holotype. Okay, dan satu lagi di sebelah kanan Kak Azwar ni, new species of Larymictis. Larymictis ni adalah sejenis ikan gelama. Ikan gelama yang tak ada kat negara lain, hanya di perairan Terengganu, yang dinamakan gelama Terengganui. Kalau perasan nama kat bawah ni, Terengganui. Okay, spesies baru. Yang mana identify oleh Dr. Siah. Kenal kan Dr. Siah? Okay. Memang spesies di Malaysia sahaja. So, kita ada spesimen ni ya. So, daripada apa yang ada di RRC, dengan koleksi yang kita ada, dengan kekuatan spesimen sebagai aset kepada Universiti Malaysia Terengganu, so, kita sebenarnya telah diiktirafkan oleh Kementerian Alam Sekitar dan KETSA, Kementerian Alam Sekitar dan Sumber Asli, tak silap Kak Azhar. Sebab nama selalu berubah nama kementerian ni. Okay, kita telah diiktiraf sebagai pemegang biodiversiti negara ataupun diiktiraf sebagai pusat koleksi biodiversiti negara pada tahun 2016. Okay, sebab kita ada koleksi marine yang terbesar di Malaysia. Dan kita juga mempunyai data bagi spesimen yang kita simpan. Okay, setengah orang dia ada spesimen tapi dia tak simpan data. Okay, dia just ada spesimen untuk display saja, which is not good lah. Sepatutnya kita ada spesimen, kita kena ada data. Okay, apa pengiktirafan yang kami dah diterima? Pertama sebagai data provider dan sebagai teknikal untuk pengkalan data MyNODC, Malaysia National Oceanographic Data Centre. Okay, kita di RRC memberi nasihat terhadap pembinaan pengkalan data ini dan menjadi data provider kepada laman web mereka. And then untuk MyBees, Malaysia Biodiversity Information System, yang ini daripada kementerian, yang mana seluruh Malaysia akan letakkan nama spesies-spesies dan spesimen di dalam database ni, termasuklah terestrial, haiwan, tumbuhan, semua sekali ada dalam ni. So, kita di RRC sebagai data provider bagi spesimen marine. Okay, so kalau dah biasa guna MyBees, so boleh explore lah. Boleh tengok bahagian discover spesies dia, discover spesimen dia. Dan boleh tengok nama UMT ada bahagian spesimen ya. So, kita juga di peringkat antarabangsa merupakan obese node
dan data provider kepada Ocean Biogeographic Information System yang dikenali sebagai OBIS, yang mana dia link dengan GBIF dan link juga dengan WORM. Okay. So kalau di Malaysia ni, di INOS ni lah RRC, Dr. Izwandi sebagai OBIS Node, person in charge yang berkaitan dengan OBIS ni. And then dalam OBIS ni juga kita ada fish collection at the South China Sea Repository and Reference Center, Universiti Malaysia Terengganu. So dia macam paper. Dia punya DOI dia dekat dalam OBIS ni. So boleh jadikan bahan rujukan ya. Spesies apa, ikan apa yang ada. So kita akan keep masukkan data setiap tahun dalam OBIS ni. Okey, seterusnya yang ini kerjasama asal daripada Dr. Melissa dulu. Macam mana saya waktu tu Kak Azwar tak tahu pun macam mana nak berurusan dengan spesimen loan daripada luar negara. Okey, lepas tu Dr. Melissa try nak bawa balik spesimen daripada Australia ke Malaysia, then barulah ada borang yang nak kena isi apa semua. Barulah kita dapat pengiktirafan daripada Australian government sebagai scientific organisation yang membenarkan loan spesimen di peringkat antarabangsa. Okay. So kalau tak, kita sebenarnya tidak boleh menjalankan loan spesimen di peringkat antarabangsa tanpa ada permit ni. Okay, so kalau di Malaysia kita ada 2 sahaja. School of Medical Science, ini untuk spesimen perubatan lah. Okay, USM, Kota Baru, Kelantan. And then di satu lagi di Malaysia, kita South China Sea Repository and Reference Center di INOS UMT. Okay, dalam tempoh perjalanan RRC daripada sebelum Kak Azwar masuk sampai Kak Azwar masuk dan sehingga sekarang, lebih kurang 15 tahun dah perjalanan kami ni, pertambahan spesimen memang semakin drastik. Okay, bila dah ada kepercayaan daripada para penyelidik, even daripada pelajar sendiri, dia buat final project, dia buat master, dia buat PhD, and then dia akan depositkan spesimen di RRC. Okay, and then daripada luar negara, luar daripada UMT, UPM, UKM, and then luar negara ada juga Australia, UK yang deposit juga sampel yang dijumpa di RRC. Okay, so dalam tempoh ni, 5 tahun yang pertama adalah tempoh yang sangat mencabar untuk kami, which is kita collect all the specimen, and then kita tak ada lagi katalog sistem waktu tu. Okay, masuk 2012, Kak Azwar try untuk bantu. Ada katalog sistem tapi asas sahaja, dalam bentuk hard copy, tulis buku, macam tu sahaja. Dan barulah kita naik sikit demi sedikit. Kita go lebih advance lah. So boleh tengok sekarang dia punya lonjakan dia sehingga 35,000 spesimen yang berdaftar dalam sistem kita. Bukan yang tak berdaftar. Yang tak berdaftar tu tak tahulah. Yang ini yang semua yang berdaftar, yang dah siap proses. Okay, daripada 2006 kita start katalog lagi. Okay, untuk pengetahuan korang, Kak Azwar bukannya masuk tu terus 2012 Kak Azwar masuk kan. So sebelum tu siapa yang berada di tempat Kak Azwar? Okay, tahun 2004 kita hanya ada pegawai sains. Tahun 2009 wujudnya jawatan kurator. The first kurator yang berada di UMT waktu itu Puan Siti Tafzir Mariam. Okay, waktu tu lah dia yang collect semua. Sampai tahun 2012 Kak Azwar masuk, and then Kak Azwar start dengan manage all the sample. Kita fokus pada data cataloging. And then sampailah sekarang. Okay. Ini dia yang Kak Azwar cerita tadi. Start dengan buku log biasa. Buku kulit kerah tu je. Kalau orang tengok pun orang gelak. Tapi ni betul ya. Ini memang sistem katalog dulu. Okay. Waktu mula-mula dulu. And then kita akan tulis dalam bentuk table. Handwriting lagi. Memang tulis pakai tangan. Boleh bayangkan kalau ada 1,000 spesimen lah kita tulis. Then kalau ada 5,000 lah kita tulis waktu tu. Lepas tu kita upgrade sedikit kepada buku katalog yang mana ada printed. Okay. Yang bercetak daripada supplier. Kita custom made, and then kita tetap juga kena tulis dalam buku ni satu persatu. Okay.
Lepas tu daripada tahun 2012 tu barulah kita start digitalkan kita punya katalog sistem, which is Kak Azwar create file menggunakan Excel dahulu, yang mana kita gunakan Excel, kita katalogkan semua kita punya sampel. Start daripada basic balik semula. Dan sekarang kita dah ada sistem yang baru macam library. Kita pakai Rediscovery Profisio Element Software, yang mana software ni dia ada dua paparan. Satu paparan di bahagian admin, bahagian Kak Azwar sendiri, yang Kak Azwar boleh manage, key in all the information, letak gambar apa semua, dan Kak Azwar tahu mana storage dia, disimpan di mana apa semua, bila last kena audit, siapa yang pinjam spesimen ni. Okay, itu paparan kami. So, satu lagi paparan adalah paparan untuk public, yang mana public hanya boleh search, view the information of the specimen. Lebih daripada tu tak boleh. Okay. So insyaAllah bila benda ni dah siap nanti kita akan buat secara online. Sekarang ni offline lagi. So collection room yang dulunya RRC ni memang sebuah unit yang kecil daripada dulu. Sampai sekarang pun kecil lagi. Tapi bangunan kami memang nak kata bangunan lama yang diguna semula. Kita semula lah macam tu. So orang tak pakai kami minta. So bila berkembang spesimen kami minta dengan PPH. Daripada dry collection room yang macam ni, sebuah bilik je. Ada rak-rak yang seberguna. Lepas tu kat collection pun bilik yang recycle. Orang tak pakai bilik mesyuarat ni sebenarnya. Lepas tu kita letak rak-rak. Dan sekarang sikit demi sedikit kita kumpul duit. Dan kita gunakan duit tu untuk beli rak, untuk luaskan kita punya bilik. Dan kita dapatlah bilik yang lebih besar dan rak yang lebih sesuai dengan ada storage box untuk penyimpanan spesimen. Dia sepatutnya lebih apa orang kata, lebih lengkap kalau ada compactor cabinet. Tapi disebabkan kita tak mampu, so kita gunakan apa yang ada. Tapi kita cuba untuk menjaga spesimen sebaik mungkin dengan keadaan yang terkawal. Okay? Sama ada suhu dia, humidity dia. So, nanti Kak Azwar akan cerita apa suhu yang sesuai, apa humidity yang sesuai untuk penyimpanan koleksi. Banyak sebenarnya Kak Azwar nak share dengan korang dengan ilmu permuziuman ni, curatorial work ni, tapi step by step, week by week ya. Sebab Kak Azwar kalau bercakap memang tak berhenti. Ada orang gelak. Okay. Sebab kita nak set masa ni, tapi masa dah lebih dah nampak gaya. Okay, so untuk galeri, rasanya korang dah pernah pergi galeri. So tak perlu Kak Azwar bercakap panjang tentang galeri. Ini asal galeri dulu. Dinding pun dinding kosong putih je. Kak Azwar masuk-masuk letak spesimen susun. Dengan kapasiti yang ada waktu tu. Dengan duit yang tak ada. So kita letak je spesimen. So sikit demi sedikit kementerian nampak apa yang kita ada. Dan dia bagi funding. So daripada situ Kak Azwar tak tidur malam berapa lama. Sampai pukul 4 pagi, 5 pagi bekerja untuk siapkan galeri yang korang tengok sekarang ni. Okay, it's not a easy work. It's a hard work untuk dapatkan galeri tu, untuk dapatkan funding. Tapi Kak Azwar boleh berbangga dengan hasil kerja yang Kak Azwar buat ni kerana koleksi yang kita ada di UMT ni, koleksi yang sangat indah, yang sangat berharga, yang orang tak tahu. Wah, korang ada ya? Kalau perasan sebelah kiri ni, ikan paus ni. Bukan paus biasa ya, bukan paus Eden. Dia bright. Bukan bright whale biasa. Okay, Eden whale ke bright whale tu is a common whale dekat Asia. Tapi ini adalah Omura whale. Omura whale hanya dijumpai pada tahun 2003 dan diisytiharkan sebagai new species ya di dunia, Omura whale ni. And then kita sangat bertuah kita ada spesies ni. Kita ada spesimen ni di RRC. Even Museum Negara pun tak ada. Okay, Malaysia National History Museum pun tak ada. Ada tapi tak tahu duduk kat mana kan. Dulu kat Putrajaya. Sekarang dah duduk dekat menompang dekat bangunan orang lain. Okay. Which is nak ceritanya betapa RRC yang kecil ni boleh memegang spesimen yang sangat berharga di Malaysia. Dan korang pula duduk di UMT yang ada bahan-bahan macam ni. So dig lah. Gali lah sebanyak ilmu yang boleh, yang ada dekat kat sini, gunakan. Okay. Jadikan ini sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran korang. Orang semua datang daripada jauh tau nak tengok Omura whale ni. Sebab apa? Sebab dia spesies yang baru dan merupakan spesimen ke-11 di dunia.
Sekarang ni baru jumpa 13 spesimen. Spesimen sama ada bentuk tulang ke apa ke di dunia mengenai Omurawe. Kalau Google dalam YouTube ke dalam internet ke, korang hanya boleh dapat limited information sahaja daripada Profesor Yamada dengan siapa lagi? Dia ada 2 orang yang expert. Yamada dengan Tasamaki apa benda tak nama dia. Boleh search. Dia ada paper publish. Okay. So sebab Kak Azwar minat marine mammal dulu. Suddenly Kak Azwar jumpa something yang berharga macam ni. So we have to keep it very well. Okay. Saiz tengkorak kepala dia sahaja 3 meter. Kalau the whole body lebih kurang 11 meter macam tu. And then atas ni kalau perasan kita ada bottlenose dolphin. Ni tulang tulang bottlenose dolphin yang jumpa di perairan Maras kita ni je, dekat sebelah UMT ni sahaja. Tak jauh pun. Itu pun cikgu-cikgu sekolah bawa anak-anak murid, dia kata ini paus yang diimport daripada US, daripada UK. Lepas tu cikgu menerangkan macam tu dekat anak-anak murid. So even cikgu pun dia tak tahu bahawa kita di Malaysia ada dolphin, ada paus di perairan kita. So Kak Azwar kena betulkan balik cikgu-cikgu. Ini paus, ini dolphin dan paus daripada perairan kita. Sebab apa? Dia punya saiz dia lebih pendek, 2.7 meter sahaja. Yang luar negara punya bottlenose dolphin biasanya 3 meter dan lebih. And then dia punya lemak waktu kita buat postmortem hanya 2 cm sahaja ketebalan lemak dia, blubber dia. Yang mana di luar negara 5 cm dia punya ketebalan dia. Sebab air dia lebih sejuk berbanding dengan air laut kita. Okay. So banyak lagi spesies-spesies kat belakang ni. Kalau perasan ada Tridacna gigas yang merupakan giant clam yang dah pupus juga di Malaysia. Ni IUCN Red List EX ni, extinct. So korang dapat datang dekat galeri untuk tengok fosil ni, tengok spesimen ni. Itu pun ada sebelah je. Sebelah lagi kita orang tak berjaya nak bawa keluar daripada laut. Berat sangat, 85 kg sebelah kulit tu. Okay. Okay, ni RV yang memang ada dekat UMT. And then activity conducted by RRC. Okay. Sepanjang Kak Azwar berada di RRC ni memang pelbagai aktiviti yang kita orang dah jalankan. Kalau Kak Azwar nak sebut sesuatu memang tak habis lah. 3 hari 3 malam kita duduk online lagi. Tapi yang Kak Azwar boleh pendekkan daripada kawasan intertidal, mangrove, semua kita pergi, kita kutip sampel. And then sampailah ke tengah laut. Deep sea pun kita pergi juga untuk kutip sampel. Ekspedisi apa-apa kapal semua kita join untuk collect. Untuk apa? Bukan untuk keseronokan kami kutip-kutip sendiri tu. Itu untuk jadikan bahan rujukan dan bahan pembelajaran untuk korang. Okay, kalau korang perasan contoh yang gambar ni. Ini dekat Pulau Langkawi. Kami terpaksa bangun pukul 3 pagi untuk sampai ke kawasan ni. Ini adalah kawasan Pulau Singa Besar. Yes, Singa Besar. Yang mana kena tunggu low tide. Lepas tu barulah kita boleh masuk ke kawasan Batu Karang ni. Di Batu Karang ni semua nampak hitam-hitam ni sebab kawasan sana berlumpur. Yang baju merah ni bukan Kak Azwar. Inilah Puan Nur Atikah, penolong pegawai sains, pembantu Kak Azwar. Orang kanan daripada dulu sampai sekarang. Kak Azwar ni yang tudung biru ni. Tengah pegang YSI parameter ni. Okay. Lepas tu ni Cik Amalina. Ramai Cik Amalina. Warna kuning ni Kak Ika. Okay. Kak Azwar baju biru. Okay. And then outreach program. Macam-macam jenis outreach program yang kita jalankan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat, pada student juga macam you all, ke even kindergarten student, okay, budak-budak taska, budak-budak sekolah tadika, sebab kita kena educate diorang daripada bawah. Lagi senang daripada educate orang yang lebih dewasa sebenarnya. Okay. And then workshop juga, RRC dah jalankan macam-macam workshop. Yang macam sebelah kanan ni Kak Azwar tengah jahit tenggiling, pangolin. Yang bawah ni tentang kerang-kerangan. Yang sini identify sea cucumber. Kita tengok dia punya spikul, tulang dia. Yang atas ni Annelida, cacing, jenis cacing. Yang ni pakai Bryozoa daripada Rusia yang datang ke RRC.
Okay, lepas tu yang ini bengkel kedamparan mamalia marine. Waktu ni cara macam mana kita nak bertindak bila kita jumpa haiwan mamalia marine yang terdampar di pantai kita. So waktu ni kita buat workshop. So semua orang boleh hadir and then belajar. So ada macam senior kita kan, senior you all yang jumpa selamatkan dolphin hari tu. So kalau dia, tapi dia tak adil lah bengkel ni. Tapi kita mengajar juga benda tu. Okay. Exhibition and gallery management. Ni contoh-contoh galeri dan bahan pameran yang kita bawa ke beberapa tempat dan kita set up kan pameran. Contohnya di Aquaria KLCC, The Top Penang, Forest City, Eco Museum, lepas tu The Taraf Beach and Resort, lepas tu Laguna, banyak lagi lah tempat yang kita collaborate. PSKT, Pusat Sains dan Kreativiti Terengganu. Lepas tu yang macam ni kita selalu attend juga Hari Museum Antarabangsa yang mana dijalankan setiap tahun. Kita ada yang buat di Melaka, di Perak. So kita akan ikut attend. Okay. Collection Management and Web Preservation ni apa benda yang kita buat. So nanti korang minggu depan ke? Hari Khamis ni. Lupa, kita dah tunda awal kan. Hari Khamis ni korang akan buat web preservation ya. So dengarlah Kak Azom Bleber. Kita akan buat daripada awal sampai habis. Kak Azom buat tayangan video and then kita akan buat practical. So Kak Azom akan terangkan step by step apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. And then barulah korang akan buat. And then korang rakamkan apa yang korang buat tu ya. Okay. Lepas tu kita ada collection management, dry preservation yang mana kita akan mengawet haiwan-haiwan kering. Okay, kalau dekat RRC kita buat pengeringan tulang, macam ni, tenggiling, penyu. Tapi korang tak buat lah sebab korang tak ada dekat kat sini. Korang akan dapatkan benda-benda yang simple sahaja yang berada di sekitaran korang. And then korang akan awet menggunakan teknik pengawetan kering. Kak Azul akan guide korang. At least korang dapat konsep tu, faham dulu apa itu dry preservation and how to preserve it. Okay. Lepas tu execution of sample. Okay, yang ini adalah sampel-sampel yang korang hantar. Not you, tapi yang orang-orang hantar kepada RRC, which is waktu dia hantar semuanya dalam bentuk macam ni lah. Tak cantik. Lepas tu macam-macam. Ada yang berfungus lah, ada yang chemical berwarna hitam, warna orange. Kadang-kadang tak tahu dalam formalin ke, dalam alkohol apa. So, dekat sinilah tempatnya di RRC untuk kita pulihkan benda tu jadi cantik. Jadi yang macam korang nampak dekat galeri yang kena exhibit tu dengan dekat bilik koleksi. Okay. So, yang ini, selain tu kita orang buat juga loan specimen handling. Yang ini proses loan daripada RRC ke Aquaria KLCC. Dan kita buat pameran transparent fish. Tak pasti korang sempat ke tak dengan yang ni. Korang masuk tahun berapa? Sebab benda ni dijalankan tahun 2017. Kalau sempat tu untunglah. Kalau tak sempat rugilah. Sebab benda ni dijalankan dengan kerjasama National NMMBA, National Museum of Marine Biology and Aquatic Taiwan. Okay, 3 hingga 6 bulan kita buat, lebih kurang 1,500, 15,000 je. Sebab 3 bulan tu lebih kurang 15,000 pelawat yang hadir. Kita charge lah tiket waktu tu. Tak mahal pun, RM1, macam tu je. Okay, tapi it's a very successful exhibition yang dijalankan di UMT. Ada 1,500 ekor spesimen yang digunakan waktu pameran ni. Lepas tu kita ada juga pameran IUCN Red List. Yang ini mungkin korang sempat kot. Okay, Red List Species Exhibition yang dijalankan pada tahun 2018. Yang mana kita highlightkan spesies-spesies yang terancam yang berada di kawasan kita, di negara kita. Okay, kita ada juga Knowledge Transfer Project dekat Detaras Beach Resort. And then ni spesimen yang diletak. Okay, yang ni Forest City Eco Museum dekat Johor.
Dia ada bangunan museum dia. Kita konsult macam mana kita nak buat persiapan untuk jadikan museum. And then kita bagi pinjam spesimen kita dekat sana. So sampai sekarang ada lagi dekat sana pinjaman spesimen tu. Kawasan dia memang cantik. Okay. Video nanti korang tengoklah nanti. Sekejap je video ni. Okay, ini kawasan dalam Forest City Eco Museum tu. So, bahagian depan adalah bahagian maklumat. Kemudian masuk ke bahagian spesimen. Ni ruangan utama yang UMT in charge lah. So, spesimen ni semua datangnya daripada RRC. Kita ada permit, kita tampal kat dinding tu. And then, setiap spesimen tu kita letakkan info lah. Ada label. Yang ini video Kak Azwar ambil ni sebelum kita letak info. Lepas tu dekat bahagian dinding tu juga kita letakkan spesies-spesies yang berada di habitat ataupun di kawasan Forest City punya environment. So kawasan dia ada kawasan seagrass dekat situ. Ni contoh-contoh spesies yang ada. Lepas tu kita bagi pinjam juga jenis seaweed dan seagrass yang ada di kawasan perairan dia. Sebab Johor tu memang very rich area. Dia ada pulau merambung dekat kawasan Johor tu. Yang ada semua sekali. Coral ada, seagrass area ada. So ni herbarium, seaweed dan seagrass yang kita letakkan dekat situ. Yang mana spesies ada dekat kawasan sana. And then kat sebelah kirinya kawasan mangrove area. Dia cuba nak tunjukkan kat habitat dia tu apa haiwan-haiwan yang ada. And then dekat tengah-tengah tu dia ada aquarium. Diorama aquarium. Ada haiwan hidup lah dalam tu. Okay, lepas tu kita ada industrial collaboration. Ini Kak Azul kata dengan PSKT. And then Forest City. Okay, ni salah satu projek yang Kak Azul buat dengan Dr. Mel. Dengan Cik Juwariah. Kalau kenal dia ni pun bekas marine biology student juga dulu. Okay, so kita orang buat hypoxonomy. Projek menggabungkan art and science. Dengan menggunakan taksonomi. So rasanya, diorang pernah tengok tak video ni, Mel? Tak pernah. Okay, so kita belanja sikit. Ini lah mereka akan involve. Ada sound tak? Korang dengar tak? Rasanya tak dengar ni. Macam mana nak onkan dia punya sound kan? Mereka kalau boleh dengar tak? Korang dengar tak video ni bercakap? Tak ada sound, okay. Tak. Tak ada. Tak ada sound kan? Jadi bila tak ada sound tu tak ada feeling, tak best. Sekejap. Mana nak? Okay. Sebab kalau pakai speaker saya, dengar tak? Cetruk je. Okay. Rasanya nanti Dr. Mel akan share dengan korang lah video ni sebab dia jadi technical problem pula. Okay. So, achievement setakat ni di RRC, kita dah menang macam-macam award. Kita join MPI, AIPP. Dan kita juga dengan kerjasama daripada Dr. Mel membantu di RRC. Kita boleh dapat grant Sustainable Ocean Alliance, SOA. Which is kalau korang ada dekat sini, banyak benda yang korang boleh bantu Kak Azwar. Bancuh resin, buat bahan pameran, interview expert. Lepas tu tolong sebarkan questionnaire untuk orang awam
mengenai kesedaran terhadap marine conservation. Tapi sebabkan korang berada di rumah masing-masing, so quite difficult lah untuk kita orang arrangekan assignment tu untuk korang. Tapi kami akan cuba juga involvekan korang dengan pengalaman ni. And then Kak Azwar harap korang boleh spend time di RRC ni, gain sebanyak boleh pengalaman. Okay. Walaupun secara virtual, Kak Azwar harap korang rasai semangat kami yang cuba kami sebarkan kepada korang. Sebab dunia kuratorial ni dunia yang agak baru untuk orang Malaysia. Tak ramai yang ceburi bidang ni. And then ia sedang berkembang sebenarnya. Bayangkan Kak Azwar dekat UMT pun baru ada seorang je kurator. Dekat Malaysia baru ada 2 orang kurator marine. Kak Azwar and then Miss Flora daripada Universiti Malaysia Sabah. So can you imagine betapa tak ramainya. Okay, so banyak lagi benda yang korang kena kaji, study dan belajar. Salah satunya bidang ni. Even korang tak minat kuratorial pun, sebenarnya sains tu besar. Banyak lagi korang boleh explore. Okay, apa-apa boleh tanya direct dia lepas ni dekat dalam kelas. Kak Azwar rasa tu je daripada Kak Azwar. Lebih panjang.